يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Atau ia mengharamkan barang yang halal dengan ijma' ulama, yang maklum dengan darurah seperti nikah, atau ia perwajibkan barang yang tiada wajib dengan ijma' ulama, lagi yang maklum dengan darurah, nescaya jadi kafir ia. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala melimpah kurnia Dia, belah ihsan daripada Dia, masih memberikan kelangsungan pada kita ada atas muka bumi Dia. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi. Mak ayah kita Islam, kita jadi Islam, dan alhamdulillah Allah Taala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia Dia lagi diberi kita keinginan, kehendak terus nak belajar dan memahami pelajaran agama ni. Alhamdulillah. Diberi kita kehendak untuk dapatkan iman, tingkatkan iman, betulkan iman, tambah iman, jauhkan daripada perkara yang boleh merosakkan Islam kita, iman kita. Alhamdulillah. Syukur kita diberi kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, kekuatan, masih boleh taat pada Dia. Duduk pula pada majlis yang mulia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah sambungan kita bicara bab perkara-perkara yang boleh jatuh agama ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Atau antara perkara boleh jatuh murtad ni adalah mengharamkan barang yang halal dengan ijma' ulama. Antara jatuh murtad, benda yang memang halal dengan ijma', pula tu yang maklum dengan darurah. Ma'lum fid din bid darurah, istilah Arab. Maklum dengan darurah ni maklum dengan semudahnya. Darurah di sini dengan makna mudah. Maklum dengan darurah maksudnya maklum dengan mudah. Semudahnya pengetahuan kita akan dapat faham benda ni memang halal. Tak perlu nak pergi baca, buka buku, buka kitab, telik hadis, Quran, pergi takhasus mengaji mana, mengaji pondok, mengaji universiti, apa seumpama tu, barulah boleh tahu. Tak. Bahkan rata-rata orang pakat tahu inilah ajaran Islam, benda ni halal diharamkan. Begitu juga terbalik. Yang ni haram dihalalkan. Ini memang kaedah besar ni, khas yang sebut ni, mengharamkan barang yang halal. Apa yang halal diharamkan dengan ijma' ulama. Seperti nikah. Nikah ni sedia maklum lah. Dalam agama kita, bahkan semua orang pakat tahu, rata-rata ada kumpulan tertentu je yang dia bengong sikit, dia kata haram nikah. Bukan ajaran Islam dia. Yang Kristian apa, dia nikah tak boleh, tapi dia balas apa ya. Bahasa mudah gitu. Padri-padri Kristian mana boleh nikah? Rohbaniyin dia mana boleh nikah? Tapi sister-sister dia kat gereja tu dia balas apa ya. Macam ini dia. Tentu bahasa mudah. Orang putih pun dia nikah. Kalau yang lelaki dia tak boleh nikah lebih daripada satu. Tapi balas gitu boleh. Saja sebut ke sana sikit. Jadi nikah ialah memang benda halal. Habis-habis diharamkan nikah. Salah. Kalau ada orang yang nak haramkan diri dia nikah dengan sebab dia nak mengaji, nak ibadat pada Allah Ta'ala, yang tu pun kalau ikut bukan disuruh. Kalau bernazar sekalipun ataupun bersumpah, kalau kita belajar bab sumpah, bab nazar ni, ada
Adalah hukumnya berarti itu, cuma nak sebut. Kalau dia bersumpah sekali pun, wallahi, billahi, tallahi, aku takkan nikah sepanjang hidup aku. Sumpah tu jadi, kalau sumpah jadi. Walaupun sumpah bodoh. Walaupun sumpah tu sumpah bodoh, maksudnya sumpah benda yang memang benda ni memang diharuskan. Asal hukum nikah sunat. Asal hukum nikah sunat. Dia haram kan. Jadi haramkan dengan sebab nak pelihara diri dia daripada takut terpedaya, tak boleh mengaji, tak boleh ibadat, menyebabkan ganggu hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Dengan sebab tu diharamkan atas diri dia, atas kaedah nazar dan sumpah. Itu lain hal. Boleh faham saya cakap apa? Aku takkan kahwin lah semua hidup aku. Contoh lah kan. Dia tak nak nikah lah. Tutup pintu lah dengan bahasanya. Yang ni dia bukan haramkan benda yang halal, tapi dia tak nak. Tu bahasanya lah kan. Dia tak nak. Kalau tak nak ni dia bukan jantung murtad. Tak. Cuma dalam kaedah kita, kalau benda-benda yang memang dihalalkan, kita haramkan. Kalau atas nama tukar status hukum, kufur. Tapi kalau benda yang halal tu diharamkan atas dia, di atas sebab-sebab tertentu. Pasal apa? Pasal contoh sebut dia nazar, sumpah, ataupun sebagai satu tahzir, satu-satu kes misalnya. Contoh kalau pernah berlaku pada Rasulullah sendiri, ada isteri dia ni ada kadang-kadang istilahnya berebut untuk meraih tumpuan daripada Nabi SAW kan. Jadi sampai Rasulullah ada ketika berlaku, saya sebut pendek je lah. Apa dia? Dia haramkan untuk dia nak buat ada perkara tu halal. Antaranya dia menggauli hamba dia, Mariatul Qibtiyah tu. Isteri dia dapat tahu dan istilahnya terpandanglah ada istilahnya apa? Bergurau senda depan isteri dia yang lain lah. Bahasa situ. Untuk ada isteri yang cemburu lah dengan mesranya Rasulullah dengan hamba dia ni, Mariatul Qibtiyah ni. Dengan sebab nak jaga hati isteri tu, apa dia? Dia haramkan diri dia untuk dia nak bermesra. Bermesra tu bukan bersama suami isteri tu, dengan hamba dia tu. Tapi tak naklah bergurau macam mana selalu pada hamba dia bernama Mariatul Qibtiyah tu. Turun ayat Quran, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Qad faradallahu lakum tahillata imanikum. Dan Rasulullah menggunakan lafaz tu, lafaz bersumpah. Kalau bukan dia nak haramkan benda yang halal di atas tukar status hukum, tapi nak dengan status bersumpah ataupun nazar, supaya jangan menimbulkan perkelahian, perbalahan, ada istilah hasad dengki antara isteri dia, sedangkan benda tu halal, semata-mata nak cari redha isteri, batalkan sumpah. Nak menjaga kita, kalau haramkan dengan sebab sumpah ataupun nazar, yang tu bukan sebab ubah status hukum. Hak tu antara kaedah dia adab, antara kaedah dia nak didik nafsu. Contohlah kan, makan daging halal ke haram? Haram, aku haram kata aku makan daging 2 tahun. Contoh. Haram kata aku makan daging 2 tahun. Pasal apa? Nafsu kuat sangat, makan melantak kan. Contohlah kata itu. Dia haramkan dia makan daging. Bila dia haramkan dengan nazar ataupun dia kata, wallahi billahi aku takkan makan daging dah selepas ni.
Yang tu diharamkan dengan bersumpah supaya nak mengajar. Tambah lagi dia ni suka makan daging ke apa kan. Tambah pula dengan sebab makan daging tu jadi darah tinggi, kencing manis, kencing basang, kencing busuk tu. Katalah jadi penyakit macam-macam tu. Dengan sebab tu jadi masalah macam-macam kat dia, diharamkan dengan kaedah bersumpah ataupun nazar tu. Yang tu masalah, yang tu tak jadi kufur. Tu bukan status yang kita sebut ni. Boleh faham cakap apa? Nak guna bahasa kadang payah juga kan. Yang masalah haram ke benda halal ni, benda yang halal tapi dia hukum haram. Siap. Tak faham tanya. Apa ada kekeliruan dengan apa tu? Jual beli haram. Jual beli halal. Untuk dia kata haram, tak sah. Sedangkan memang jual beli tu halal. Dia kata haram. Benda tu pula halal dengan ijma'. Dia kata tak sah jual beli tu. Masalah tak tu? Benda pula syai' ma'lum biddin bidharurah. Misalnya jual beli salam. Jual beli salam ni bukan salam tangan tu. Jual beli salam ni jual beli barang-barang tertentu yang kita boleh mausuf fi zimmah. Dia ni boleh disifatkan untuk kita sebut dengan terperinci apa benda kita nak, benda tu tak ada depan mata untuk dia tengok. Dia bukan ain musyahadah. Dia benda ada. Ataupun benda tu tak ada lagi tapi kita nak beli dengan orang tu macam ni. Kita nak ambil order lah barang macam ni, nak perabot ke apa ke. Perabot lama ke, almari ke, katil ke, laptop ke, apa benda-benda ni. Macam beli online lah ni lah kan. Apa dia benda ni pula. Dia ada syarat rukun, dia kena mengaji panjang tu. Cuma nak sebut benda tu memang dibenarkan dalam syarat jual beli salam. Apabila dia kata jual beli salam ni haram, tak sah. Bengong tu satu hal, boleh jadi kufur. Pasal mengharamkan jual beli yang halal. Di sebaliknya pula, barang yang haram dihalalkan. Bahaya kat tu. Satu, atas bab akidah ni, walaupun perkara ni berkaitan halal haram, tapi bila halal haram yang maklum fiddin bid-darurah, halal haram yang berlaku ijma' ulama' mana halal mana haram, tak boleh main-main juga belajar bab ilmu fiqh. Pasal dia akan melibatkan akidah tentang mana halal dan haram. Itu masalah ni. Boleh faham saya cakap apa? Yang tu yang saya mengaji tertunggu dan sihat. Selalu ayat saya pun selalu sebut kalau apa? Jahil ni bahaya. Pasal apa? Jahil ni asalnya kalau didosa sekalipun, tapi dengan sebab dosa tu boleh bawa pada murtad. Banyak kes tu, bab macam tu. Ada beberapa contoh yang saya dah sebut. Oleh kerana itulah macam mana tauhid, ngaji dia besar. Pasal dia usuluddin. Dia teras dalam agama kita. Dia adalah major dalam bab ilmu. Major ni ilmu paling besar sekali lah. Dia pehla unwan. Dia tajuk maudhu' paling besar sekali, yang pertama sekali, yang paling utama sekali, paling besar sekali yang kena selesaikan. Bukan pula istilahnya boleh remeh-temehkan mengaji fiqh. Begitu juga bukan juga boleh remeh-temehkan ngaji tasawuf. Macam tu. Macam tu. Tapi nak banding tiga tu tauhid lah. Tapi dalam tauhid tu ada benda yang bila bab ijma', benda yang memang maklum fiddin bidururah dalam bab fiqh, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal boleh jatuh kufur. Siap. Jatuh tak boleh buat bodoh mengaji fiqh. Kalau ada benda yang kita tak pasti, yang ni ijma' tak ijma', yang ni adakah maklum fiddin bidururah, adakah dia simply known among the Muslim, ataupun dia termasuk dalam ghawamidul abwab fiqh, benda yang rumit-rumit, benda yang memang kena ada orang khas mengaji baru boleh tahu. Kalau kita tak pasti nak beza, kaedah dia diam, jangan bercakap dalam bab tu. Macam mana pun kalau ada orang buat salah, kita tahu, jangan hukumkan kufur kalau kita tak tahu dia ijma' ataupun adakah dia syai' maklum fiddin bidururah. Ini kaedah ihtiyat. Habis itu nak kata apa? Kata haram dalam dosa. Itu je lah. Misalnya bab raid, antara contoh dalam kitab, pasal bab raid tak semua orang tahu. Jangan kata orang awam, ustaz pun tak pandai. Ustaz pun bodoh bab raid.
Katalah ada kes-kes tertentu bagi-bagi harta, dia tak puas hati dengan pembagian tu. Pasal apa? Takkan aku tak dapat. Aku ni anak tak boleh. Cucu daripada si mati, cucu daripada anak perempuan si mati, takkan aku tak dapat. Yang ni cucu lelaki dapat pula. Aku cucu lelaki, silap saya bagi misal tu. Aku cucu lelaki daripada anak perempuan si mati. Yang ni cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau cucu perempuan dapat, takkan cucu lelaki tak dapat. Padahal dia tak faham, yang ni cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ni cucu lelaki daripada anak perempuan. Nak pergi kat dia tu, walaupun dia lelaki, tapi nak pergi kat dia perempuan. Mak dia tu perempuan. Yang ni cucu lelaki ni, cucu perempuan ni nak pergi kepada cucu perempuan tu, selalu galuh dia melalui lelaki. Tu pun ada orang pening lah. Benda ni tak faham lah. Tu kata dia bukan syekh maklum fiddin bidarurah. Bab tu bab susah. Habis-habis dia petikai. Habis-habis tak reti, jangan tak puas hati apa yang sebarang. Bodoh mengaku bodoh, diam. Kalau ada ahli ulama tutup guru yang sebut hukum ni, kita bodoh, diam. Itu yang lepas pun kita belajar. Jangan sampai di tahap, apa ni Tok Guru ni bagi hukum yang salah ni. Tak puas hati sungguh. Merepet hukum. Tok Guru apa ni Tok Garu? Kalau memang disebut tu betul, jangan cakap sebarang. Esok berbuih mulut pun tu. Itu nak sebut apa? Diam. Bodoh je bodoh. Tapi kalau agak tak puas hati, kalau katalah agak tak puas hati, jangan komen apa-apa, pergi jumpa Tok Guru lain pula, tanya. Macam mana? Jawapan dia betul. Kalau tu betul, aku yang silap. Astagfirullah. Jadi, apa yang bodoh, itu yang kata, bodoh ni bahaya sikit. Bahaya sikit. Satu kalau ikut bab hukum hakam ni, lebih-lebih lagi bab hukum hakam dalam bab-bab hukum syarak ni, dia mesti orang yang pakar dalam fiqh, mesti reti fiqh weh. Bagi hukum hakam tak reti fiqh ni, tambah fiqh tak bisa mengaji. Tiba-tiba dia lah bagi hukum. Siapa kau kan? Tambah kalau kita duk mengaji, kita duk mengajar, kita tahu hukum, kita tengok dia keluar hukum selamba je kan. Buat sini harus. Contohlah kan. Tiba-tiba dia berwajib. Nak masuk pejabat tanah, pastikan ada kad untuk divaksin. Pastikan ada surat pengesahan telah divaksin, baru boleh masuk mengurus. Benda ni. Mana undang-undang ni? Oh, kami ada undang-undang sendiri. Kerajaan pun tak keluar undang-undang lagi, dia dah keluar undang-undang ni. Belotak tau. Bohong itu. Macam-macam lah ni. Macam-macam lah ni. Yang tu saya sebut macam tu lah kan. Tapi siapa ni nak bagi hukum? Kalau kata tu yang nak kata hukum tu kita kena mengaji. Dan mengaji ni jagalah zaman kita ni fitnah dapat hukum hakam ni. Mengaji mesti ambil daripada kitab-kitab muktabar. Ulama-ulama muktabar. Sama ni pun kita tengok sahabat-sahabat kita dalam Facebook media masa pun banyak nasihat gitu. Siapa? Pasal lama musim-musim PKP ni, macam-macam siaran ada. Siaran Wahabi lagi banyak daripada hak kita. Kita tak buka, kita tak jumpa. Tapi kalau ikut dia lagi lah, setiap pagi, setiap petang, malam, macam-macam ustaz yang pening-pening tu. Kau buka ustaz pening tu, pening lalat kau. Pasal apa? Pasal macam-macam channel. Jadi pastikan mengaji bagi daripada saluran yang betul. Yang ni pun kadang kita baru ngaji, kita Wahabi pun tak kenal, apa pun tak kenal. Tu ngaji lama sikit lah. Yang tu lah, macam nak sebut lah. Itu yang menunjukkan kita cuai mengaji. Sepatutnya Wahabi ni kenal lama lah. Pasal kita kenal bab akidah tu. Faham dah apa dia Wahabi tak Wahabi ni. Kadang orang yang memang terang gila Wahabinya Wahabi, yang tu pun tak faham. Tambah yang Wahabi dia tak kenal dia Wahabi. Yang tu lagi gila punya. Wahabi pun tak kenal Wahabi. Tapi bila kita sebut Wahabi, dia marah. Dia marah. Tapi dia kata, saya bukan Wahabi. Sikit sana. Jadi asal nak sebut, tahu hukum hakam lah. Mana yang kita tak tahu ni syekh maklum fiddin bidururah. Yang ni adakah dia telah ijma' tak ijma'? Diam. Tapi tengok ruangan komen ni, ni salah bahaya ni. Tu komen ni, sebut macam mana? Bagi ada disiplin diri lah. Kan. Orang yang dah jadi biasa apa, keyboard warrior. Oh, dia tulis.
Apa tak puas hati semua dia tulis. Dia mufti paling besar di sana dia. Rupanya mufti keyboard. Ngaji tak pernah. Tapi komen ke, panjang je lah. Kita pun kadang malas nak cerita. Sebab kita malas nak naik tu. Kata kita tak keyboard warrior. Budak tu nak menaik pun kalau ada keyboard pun lambat. Tambah tu. Betul Arabic nak sikit. Nak cari huruf sebiji. Lama macam ni. Dah cekap lah. Tapi otak bengap. Itu masalah dia. Menaik cekap, otak bengap. Patutnya tak usah komen. Diam. Ini semua dia komennya. Tak ada apa benda yang dia tengok dalam Facebook. Semua dia komen. Ini masalah ni. Biar mengaku bodoh tak apa. Tapi bila dah bodoh, buat komen lagi nampak bodoh tu. Itu masalah. Itu satu hal lah masalah nampak bodoh, tak nampak bodoh. Kita nak bicara bab hukum tu yang bab ni tak tahu, diam. Satu antara adab dalam bab ilmu ni, jangan rasa malu untuk kata wallahu alam pada benda yang kita tak tahu. Saya ngaji pun kalau antara pesan-pesan kami, saya khasnya mengaji dengan arwah Tuku Baktih dulu. Dia kalau majlis amanat sebelum nak cuti panjang 15 Syakban tu, malam ni 10 Syakban tu, lepas je Yasin doa apa, malam tu biasanya ada amanat pada Tok Guru. Antara perkataan yang selalu dinasihat tu, dia ambil perkataan ni, ada 3 perkara selalu disebut tu. Antara salah satu daripada 3 perkara tu, kata ada alla yastahyiyanna ahadukum an yaqulu la ilaha illallah. An yaqulu wallahu alam fima la ya'lam. Antara satu perkara yang adab dalam bab ilmu ni, kata dia, jangan rasa malu sama sekali untuk kata wallahu alam. Allah lagi tahu dalam bab ni. Bahasanya aku tak tahu. Ataupun ada setengah perkataan ni selalu disebut wala yastahyiyanna ahadukum an yaqulu la a'lamu fima la ya'lam. Jangan malu sama sekali penuntut ilmu ni untuk dia nak kena berkata, nak kena bercakap wallahu alam ataupun aku tak tahu perkara ni, minta maaf fima la ya'lam pada perkara yang dia tak ada ilmu dan pengetahuan. Diam. Itu antara adab besar dalam ilmu. Tak tahu, diam. Baik, diam. Diam ni selamat. Masa kata salimah. Petahara. Siapa diam, dia selamat. Dia diam, dia selamat. Komen, kalau memang kita tahu, tak cakap, tu setan. Tu setan bisu. Setan bisu, maksud apa? Tahu benda hak tapi tak bercakap. Itu masalah. Kalau dah ada orang komen, like aja. Teruskan. Buah gambar love tu pegang. Contoh lah kan. Respon kita. Terbaik. Ni bagus. Tepat. Mantap. Sokongan di atas komen yang dah diberi. Tepat dan betul. Kita tak payah tulis lah. Kalau nak tulis. Tapi jangan ada benda yang salah tapi kita tak komen. Tu masalah pula. Tu setan. Benda tu salah tapi kita tak tegur, tak betulkan dia. Tu setan bisu nama ni. Syaitanul akhras. Yang dia asal nak sebut bodoh, diam. Di zaman kita lah ni, masalahnya hak bodoh ni ngaji bertulis ni. Ngaji bercakap ni. Yang pandai bercakap pula, yang ada jawatan-jawatan tambah khas itu, tu diam membisu 1000 bahasa pula. Tak pernah keluar kenyataan gini-gini. Keluar kenyataan, bengap pula tu. Guna bahasa saya, punya bahasa lah. Saya kata bengap, pasal saya boleh menilai. Dan orang lain kot, tak tuai. Allah. Dan bila kata menilai pula, guna bahasa, tak saya punya bahasa. Bengap tu. Dia kata, tak ada ke bahasa lembut sikit? Dia bahasa ni, tengok orang kan. Ada orang dah biasa bahasa macam ni, bengap ni. Ni pun saya dah tukar bahasa ni. Kalau tak saya punya bahasa, bodoh lah lalu. Ni tukar bengap ni. Ada orang, lain sekejap keluar bodoh. Tapi orang gelak. Saya punya bahasa bodoh, orang tak gelak. Pasal saya punya bodoh tu, kena hempuk dengan emo foru dengan belantan tu. Bodoh ni bapak ni. Hak tu dia terbakar tu. Kalau ustaz lain, dia mana bodoh. Lah.
Sikit saya sebut itu. Apa saya nak cerita ni? Nak cerita dengan ngaji fiqh elok-elok, tak reti baik diam. Pasal salah cakap setidak-tidaknya haram. Boleh faham? Benda tu salah pula, benda ijma' syai' maklum fid din bidurrah, boleh jadi murtad. Satu, diam, baik diam. Tanya dulu. Satu, sebelum nak cakap satu, biar reti dulu. Satu kewajipan mengaji ni besar. Dia ibarat sediakan payung sebelum hujan. Walaupun kes tak berlaku, ngajilah. Lalulah semua. Dan semua pengetahuan tu dalam, semua masalah tu dalam pengetahuan kita. Kita tahu sepe dah. Satu. Bila nak tahu satu-satu, semua ingat, mesti kena lalu kitab fiqh. Kita apa lagi? Nak ngaji hadis. Kita siapa nak faham hadis? Tu dengar, saya selalu nasihat tu. Zaman ni sikit-sikit hadis, dalil. Padahal bukan ahli dalil, bukan ahli istimbad. Satu kaedah kita diajar oleh ulama, baik ngaji fiqh daripada ngaji hadis. Bukan nak mengenepikan hadis, tapi layak engkau nak mengaji hadis. Bukan juga nak supaya jangan bagi orang mengaji hadis, tak? Pasal antara manfaat besar, baik manfaat ngaji fiqh ni. Ngaji fiqh, walaupun kita orang kata apa, tak mengaji terus mana, kita tahu yang ni sah, yang ni batal, ni halal, ni haram, ni murtad, ni tak murtad. Sempadan tu kita tahu, walaupun kita bukan pakar ilmu tafsir dan ilmu hadis. Tapi kalau duk ngaji Quran dengan hadis, saya silap dia akan rasa dia mujtahid. Pasal apa? Ada hadis sebut gini, ada hadis sebut gini. Semua berdalil, boleh quote ayat Quran gini, Quran macam ni, Quran macam ni, hadis macam ni. Dia akan rasa diri dia besar. Rata-rata dia tengok macam tu. Rata-rata yang duk ngaji hadis Quran ni jadi mujtahid habis. Fiqh tak tahu langsung. Tambah pula pelekeh pula fiqh. Itu bab ilmu. Jadi nak sebut ni macam mana? Pasal nak sebut tentang halal haram. Pasal bila halal haram ni ialah perkara yang telah didetail dan ditafsir oleh ulama-ulama fiqh. Satu kalau sebut bid'ah bukan hukum. Dia ialah bahan mentah yang belum diproses. Apa yang tak ada zaman Nabi semua bid'ah. Cuma bid'ah tu apa hukum? Dia takluk pada hukum wajib, sunat, haram, harus, makruh. Lima hukum syarak. Bid'ah. Ni makruh pun bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Apa yang zaman Nabi tak ada? Dia bukan ada istisna dunia tak dunia. Cuma dengan fiqh kita, bila dia bid'ah, ni wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke, harus. Kalau ada sesuatu yang boleh sampaikan pada wajib, dia akan jadi wajib. Kalau satu benda yang boleh menyampaikan kepada benda yang sunat, dia akan hukum sunat. Walaupun asal dia hukum harus. Walaupun asal dia bid'ah. Walaupun tak ada zaman Nabi. Tapi dengan sebab ni ramai orang boleh dengar. Dengan sebab ni ramai orang boleh manfaatkan suara yang duduk sini tapi sampai Afrika, mereka boleh dengar. Apa pakai? Harus. Bahkan di tempat jadi sunat. Bahkan di tempat jadi wajib. Kalau dia ialah bab wajib. Benda bid'ah boleh tukar ke benda. Bid'ah faham entah. Macam mana hadis Quran faham entah. Satu nak bagi hukum halal haram ni, ya ke? Habis-habis tidak, kalau tak tahu, ada orang kata, macam sebut semalam isu apa? Contoh, tupai ni. Boleh makan tak boleh makan? Ada orang kata, ada ustaz kata boleh. Ada ustaz kata tak boleh. Apa kaedah kita dah belajar? Ada syubhah? Kalau benda-benda salah boleh makan, boleh tak boleh? Tinggal. Tak mala yukni. Apa yang tak ada kena-mengena kita, tinggal. Tak ma yari buka ila ma la yari buka. Rasulullah bagi syarat bab tu, tinggalkan benda yang tak meragukan kau. Tinggalkan benda yang meragukan kepada benda yang tak ragu. Yang tak ragu apa? Tak makan, tak ambil, senang. Tak makan tupai, senang. Tapi bila makan, ada orang kata haram. Kena masalah. Keluar daripada khilaf tu adalah benda besar. Tapi datang mazhab Syafi'i kita sebut kaedah macam mana? Dia ada kekuatan gigi. Tupai yang ada kat kita ni ada kekuatan gigi. Haram makan. Itu dobit binatang-binatang darat kita tak boleh makan, tak boleh makan. Walaupun dia makan benda bersih, tak pernah pijak tanah pun. Dia punya martabat bersih ni tak pernah pijak tanah. Berak pun kencing atas angin ni. Silat lompat dia jatuh tanah. Jadi asal nak sebut hukum, biar mengaku bodoh tak apa kalau tak tahu.
Kalau sebut benda salah, sekurang-kurangnya haram. Tapi dia boleh bawa besar sampai boleh jatuh murtad. Kalau benda halal yang dia tak mau buat, dia tak nak pelihara diri pasal nak ajar nak didik nafsu, ataupun tak nak jadi masalah ke depan lagi pun dia memang rasa dia tak ada kemampuan, dia cegahkan diri dia daripada perkara tersebut. Cegahkan diri dengan nazar ataupun dengan apa-apa sumpah. Yang tu tak jadi, yang tu bukan murtad, tapi yang tu adalah salah satu kawaid untuk jaga nafsu, lawan nafsu, jaga diri, kawal diri. Ada sekali lalu saya sebut ni, kisah Rasulullah apa tu. Sampai orang Ta'ala perintahkan dia untuk buka istilahnya, dia bersumpah, wallahi aku takkan, ada setengah riwayat kata masalah dia bermesra dengan hamba di Maritul Kiptiah yang isteri dia nampak tu. Lepas tu dia kata, wallahi aku takkan buat macam tu dah depan isteri aku ni. Sedangkan benda tu halal pada dia. Halal pada dia. Allah Ta'ala berbetulkan istilahnya, tindakan tu bukan dosa apa atas Nabi, tapi Allah Ta'ala qad faradallahu lakum tahillata imanikum. Allah Ta'ala fardukan supaya langgar sumpah dia, bayar kifarat sumpah. Sebab bila masalah sumpah, bayar kifarat sumpah. Kalau benda tu buat nazar pun disuruh langgar nazar. Tapi nazar dia ada beza. Beza sumpah panjang lagi, saya sebut panjang sangat nazar sumpah tu. Cuma atas isunya, antara benda yang untuk bab-bab pelihara, jaga supaya boleh lawan nafsu, nafsu kita ni terdidik, terasuh, supaya benda yang walaupun sunat tapi kita jangan tinggal, kita perwajibkan dia. Ada atas kaedah nazar, atas kaedah sumpah, tu atas nak didik nafsu, tu silakan. Ada pun mengubah status hukum yang halal jadi haram ni, ya ke? Ya. Satu, ngaji lama sikit. Orang nak kerti kan nampak ni. Debat kerana baru nak mengaji, baru pening lalat. Benda ni tak faham langsung ni. Ngaji lama sikit. Ngaji baru 3 hari takkan nak jadi pakar. Kan? Boleh je nak mengaji. Ada orang kadang mengaji sekejap je jadi pandai. Tapi ghalibnya kena makan masa lah untuk kematangan mengaji. Memang kena makan masa. Itu jangan melatah tak tentu arah kan. Relax kan. Relax tu maksud saya. Dengar elok-elok, perhati elok-elok. Mengaji tak boleh main-main, mengaji tak boleh tidur. Mengaji kena tumpu perhatian walaupun online. Dengar elok-elok. Dengar apa benda tu, apa point. Kena belajar, take point apa orang cakap. Ini ngaji kita duk ajar sejam, saya sejam. Ustaz ni duk kira bodoh. Dia sebut bodoh. Dia sebut bengap. Dia panggil ustaz bengap kat kita. Contohlah kan. Punya banyak ada kita duk cerita tu, macam-macam kaedah tu. Dia dapat bengap kan. Dia bengap apa ni? Tu. Setel tu. Dah ada prinsip nak mengaji tu. Okey, tuan. Pula tu dah duduk tu jangan buat bodoh. Ada orang duk mengaji tapi buat bodoh. Bodoh mesti. Nak sebut satu-satu perkara ni, nak jumpa kitab ni balik ni. Nak baca balik sekali lagi bab ni bukan senang lah ni. Hidup pun tak tahu apa hari ni. Tentang mati esok. Ni 13, 14. Habis PKP ni. Ada yang PKP ni. Mati. Tak tahu. Mati. Mengaji dia buat bodoh, steam. Bengap gitu. Buat bengap apa benda. Makan tak buat bengap pula. Cuma makan nasi lemak tak tahu dia bengap. Yang tu cerdik pula. Saja. Nasihat sikit. Baik. Ada benda ijma'. Atau ia perwajibkan barang yang tiada wajib dengan ijma'. Sama juga. Tukar status halal haram ni benda besar. Khasnya benda halal haram yang telah diijma' ataupun benda halal haram yang syai' ma'dum fiddin bidururah. Antara halalkan yang haram ni apa dia? Yang zaman ni hari tu kita sebut dah riba. Riba ni zaman ni cukup ramai ustaz-ustaz yang menghalalkan benda haram tu. Kadang tak faham. Satu saya kata panjang umur insya-Allah kita jumpa lepas risalah ni kita baca bab riba lah. Pasal riba ni antara penyakit paling besar kali dalam umat. Nak tengok riba tak riba, siapa yang tak berhutang? Jawab. Tentu dulu. Lepas tu belajar ada bab hutang piutang dalam Islam macam mana.
Belajar tak bila sebut riba ni, ada istilah riba qardi, dengan sebab hutang ni dia jadi riba. Jaga ada game yang dibunyi lah ni, dia main game apa? Islamic. Padahal it's only a gimmick. Okay. Yang tu yang kena ngaji faham betul-betul tu, supaya tak kena kecin, tak kena tipu, tak jadi lembu cucuk hidung. Pasal apa? Faham takrif tu satu-satu. Ni kena perbodoh sikit, dah tak erti. Satu mengaji, satu hal. Dia bukan dengar orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni, tok guru ni cakap macam ni, apa dia? Kau dengar apa kaedah dia ajar tu, kau faham elok, kau hadam elok, sampai kau pun reti kau nak buat apa. Bahasa mudah itu. Tu baru nama belajar, baru terpelajar. Prinsip mengaji ni dia bukan mengaji bodoh-bodoh tu, canang sana, canang ni tak, bukan bodoh gitu tak. Kau kena dengar elok, perhati elok apa kaedah, apa benda, CP yang dia ajar tu, kau ambil tu sampai kau reti macam mana, dia reti, kau reti bab tu. Tu dobit dia. Boleh faham? Macam belajar apa? Belajar memandu. Macam mana belajar memandu? Macam mana belajar memandu? Sampai kita boleh pandu kereta walaupun tak ada orang sebelah. Ada orang nak menilai kita pun, JPJ pun dia puas hati, dia bagi markah. Kalau 20 dia bagi 19.5 per 20. Oh, steady ya. Ini 5 per 20. Mangkuk ayun apa kau? Semua langgar. Hak laju pun tak kerti. Tempat berhenti ada lain kuning, zebra cross lain putih ke lain kuning ke. Bangap apa pun tak tahu. Ustaz masuk gear 1, Ustaz masuk gear 2, Ustaz semput. Lampu kuning, lampu merah tak kena. Apa bengap macam ni? Tak. Mesti sampai kau boleh bawa kereta. Reti. Boleh? Faham saya cakap apa? Mengaji macam tu lah. Mengaji ni, dah faham ijma'. Nak faham ijma' ni, kena faham. Bukan senang ni nak faham ijma' ni. Nak kena menguasai ilmu. Saya pun ada benda yang tak kena, mana ijma' tak ijma'. Pasal kena ingat dobit sungguh. Ada benda yang memang dalam kepala dah, tak apa lah. Yang ni ijma' tak? Allah, tanya soalan. Kadang-kadang ada soalan, yang ni ijma' tak? Yang ni maklum fitin bin darurah tak? Ada benda, susah kan hukum ni, wallahualam. Wallahualam lah kita. Pasal ada tempat memang susah. Tapi bila dah susah, kaedah macam mana? Ngaji elok-elok, jangan bagi salah hukum. Hukum jangan bagi salah. Tapi nak kata yang ni jadi kufur tak kufur, oleh kerana disiplin kufur ni syarat dia mesti benda yang ijma', benda syait maklum bin darurah. Kita tak dapat dobit tu macam mana? Haram mesti. Nak kata kufur, kod tak sampai. Pasal dia tak sampai maklum bin darurah. Tapi haram memang mesti. Salah memang salah. Berdosa memang berdosa. Dosa besar memang dosa besar. Pasal apa? Tak setuju dengan hukum Allah Ta'ala. Tambah pula, dia bukan saja tak setuju dengan hukum Allah Ta'ala, bahkan dia ada perkataan-perkataan yang boleh jatuh iman pun. Kenapa Allah Ta'ala hukum macam ni? Aku tak setuju sungguh. Nanti Sat, jangan cakap sebarang. Cakap macam tu pun kita dah lepas belajar bab macam tu. Cakap lebih kurang dalam bab-bab macam ni sampai dia tak bodoh tu tak setuju, sampai dia keluar bahasa, kalau yang ni lah Allah Ta'ala bagi hukum, aku takkan ikutnya. Takkan hukum Allah Ta'ala macam ni. Padahal dia bodoh, bengam. Benda tu pula, benda hukum yang memang sabit daripada hukum Allah Ta'ala. Jaga bab-bab tu. Bab-bab tu bahaya. Satu, kena belajar disiplin tu. Jadi asal nak sebut yang ngaji tak boleh buat bengap itu. Dengar elok-elok. Istilahnya nisbah memandu tu sampai kita boleh pandu kereta sendiri. Kalau dah dapat lesen tak kerti buat kereta tu satu hal. Boleh faham tak apa maksud saya tu? Dah mengaji lah sekolah agama. Dulu biasa mengaji lah. Tapi taubat kena ngaji lain. Siapa? Lupa habis ilmu mengaji dulu. Nahu lupa, sorak lupa, tajwid lupa. Hukum tu mati tak ingat. Punya bengap. Quran dah hafal 30 juzuk pun lupa habis Lupa. Betul. Tak peduli dengan surah dengan ilmu. Baru nak ngaji balik. Dulu biasa jumpa ni. Ada orang hafal Quran dia kata macam ni. Dulu yang ni semua adalah hafalan saya. Bila ni tak boleh baca. Apa? Tak ngulang. Dua bilik handset siapa dia tak tahu. Ramai saya jumpa orang hafiz Quran. Orang hafiz Quran dia memang dia keluar ayat macam tu. Bila baca bab-bab hukum hakam, orang hafal Quran jadi berdosa dengan sebab dia meninggalkan hafalan dia. Dengan sebab tu dia lupa.
Berapa ramai tu? Yang hafal 30 juzuk lupa tu Yang hafal 1 juzuk, 2 juzuk, 5 juzuk, 10 juzuk, yang hafal tak habis tu lupa berapa ramai? Berapa ramai? Berapa ramai? Oh tu buat macam mana? Oi, kau boleh buat macam ni tu. Yang tu yang hafal Quran, yang tak hafal apa ni yang bengap ni. Macam mana? Hampa tak rasa lega lah pasal aku tak hafal Quran. Kepala otak hang tu bodoh apa dah. Weh tu. Sekurang-kurangnya apa? Hang baca Quran sampai hang kenal Quran tu lah. Dua tu hal. Kadang-kadang kita rasa lega tu, asyik baik aku tak hafal Quran. Oh baguslah. Lagu apa? Quran tak apa. Nasib baik aku tak hafal Quran. Kau tak berdosa besar aku. Pasal aku lupa. Oh tu boleh ya gitu lah. Berotak kan sama dia ajak tu. Setan apa masuk dalam kepala hang. Jaga-jaga pak tu. Ada orang macam ni pula. Aku tak nak lah hantar-hantar anak-anak aku pergi masuk mahat tahfiz. Pasal apa? Nanti jadi lupa berdosa pula. Kita pula sabit hantar dengan mak bapak sekali berdosa pasal anak lupa Quran. Bodoh lah. Kalau itu esok, kalau semua orang ada berfikiran negatif macam ni, macam mana? Pakat tak hantar seorang pun tak ada hafal Quran, habis Quran. Tak berdosa besar tu meninggal pada kifayah. Ada orang kepala otak macam ni yang tak tahu. Salah tu. Pasal tak mau buat dosa, betulnya nak tak usah pergi hafal Quran. Pasal apa? Takut nanti lupa. Untuk tak usah menikah lah, nanti tak boleh bagi nafkah. Boleh, faham? Tak usah beranak lah, nanti tak boleh bagi anak mengaji elok-elok. Tak usah makan lah, nanti berak. Orang tinggi ngaji mana? Tak kaya macam tu, bodoh bang. Cakap, tampak sekali. Ada orang cakap itu lah. Bunyi model sikit. Ada orang cakap macam tu bro. Jangan tak tahu bro. Jadi beruk lagi pun tu. Tak boleh saya geram bahasa je. Ni asal nak sebut. Jangan tukar hukum tu. Asal sebut bab riba tu. Banyak umur kita jumpa bab riba tu. Apa dia nama riba. Nah, bila kita faham riba, baru kita akan tahu apa dia riba. Ada orang tengok pengajian macam pandai. Ngaji lama. Rupanya bodoh. Riba tak faham. Riba tak faham. Dia boleh kena tipu tu. Sebut sikit, bahasa tukar sikit. Perkhidmatan lah, apalah. Orang kata, yang ni bukan riba, ni perkhidmatan. Yang ni tak apa, yang ni tak kaful. Nanti saat, tengok elok-elok. Itu yang kena mengaji elok-elok, perhati elok-elok, pergi faham betul-betul. Kadang ngaji lalu-lalu, tapi tak faham. Bila faham, bila tak faham, istilahnya macam bawa kereta tak boleh bawa sendiri, dia tak tahu. Bawa kereta selalu jalan lurus je, main corner, main sesak, jam, langgar punggung. Pasal apa? Pasal dia tak erti nak buat macam mana. Tak erti nak buat macam mana. Itu yang mesti bawa ngaji sampai boleh bawa diri sendiri. Macam mana? Kereta tu kita boleh bawa. Bahasa mudah itu. Guru tetap guru. Tambah guru batin, guru tauhid ni memang guru kena guru. Dalam hukum hakam ni sampai kita istilahnya boleh, kalau kereta bawa kereta sendiri. Dengan elok-elok ayat tu. Kita tahu dah sembahyang yang ni sah, yang ni tak sah. Sampai kita boleh tegur orang, yang ni kau sembahyang tak sah, ni sah. Sayang aku boleh, kalau yang ni sah, yang ni tak sah. Ni batal. Yang ni kena buat lain, yang ni boleh, yang ni tak boleh, ni rukun, yang ni syarat. Mesti yang ni batal, tak batal. Mesti faham peraturan tu. Ke atas kita boleh pandu sendiri lah. Boleh bawa berjalan sendiri lah. Ini duduk pening lah. Orang ni kata batal, orang ni kata tak batal. Orang ni kata batal, orang ni kata ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh. Macam mana sebetulnya? Dan jaga juga, jangan campur aduk mengaji dengan puak-puak pening. Tu. Kalau dah pakar tak apa. Saya dah reti ni pun, saya tengok puak tu mengajar, saya tak boleh tengok. Bukan tak boleh tengok apa? Baran. Esok saya mengajar, nanti saya mengajar, saya ulas hat tu lah. Betul tak? Kita jumpa dah. Oh tak boleh. Saya boleh sebut bab tupai tu, pasal saya bukan rajin nak sebut bab tupai-tupai tu. Pasal nak tengok ada orang nak komen, bab tupai ni memang kau tak faham. Kantin tu. Cakap. Itu yang boleh menilai, yang tak boleh menilai ni. Oh, tupai ni halal makan. Khasiat dia apa? Kenyang. Esok babi pun keluar video kata babi sebenarnya boleh makan. Tambah babi ni bukan babi original, yang ni babi dah kacuk. Nama dia Bibi. Apa dia? Biri-biri kahwin dengan babi, dapat bibi. Tabung bari. Apa dia? Bukan betul bari, itu lain. Bari, apa dia? Babi kahwin dengan biri. Boleh kata dia. Yang tak boleh ni babi. Keturunan dia? Oh, jangan main-main.
Sikitlah macam tu. Jadi antaranya bab riba. Satu nak sebut ngaji sampai faham reti apa dia riba. Kalau kata sewa, memang bisa dengar sewa. Apa dia sewa? Tu riba pula kata dia. Yang ni bukan riba siapa? Yang ni pinjaman. Yang riba ni hutang. Ini bukan pinjaman Ustaz. Sorry. Ni bukan hutang Ustaz, ni pinjaman. Ni pun kepala otak satu lagi. Saya biasa jumpa orang macam ni. Ustaz tu ngajar-ngajar, Ustaz kata riba ni kalau hutang, yang ni bukan hutang, saya bukan hutang, saya buat pinjaman bank Ustaz. Ni pinjam. Bila pinjam kita ambil, kita bagi balik. Dia pinjam. Yang ni bukan hutang, ni pinjam. Bengap sungguh rupanya tak faham pinjam dengan hutang. Dengan sebab tu dia menafi riba. Dengar saya sebut, ada orang macam tu, ada orang macam tu satu. Saya kita tahu. Kita pernah jumpa ada label orang bengap macam ni. Dan memang ramai pun orang duk buat pinjaman ni macam apa? Pasal dia tak rasa yang tu benda salah. Cuba tengok, ni hutang, ni riba, ni hutang, ni riba, ni hutang, ni riba. Hutang 100,000, bayar 20,000, ni riba. Seorang tak berani hutang. Bahasa hutang tu orang takut dah. Yang ni bukan hutang, ni apa? Pinjam. Untuk bayar lebih ni, yang ni cas perkhidmatan. Service charge. Nanti riba tak riba, panjang orang cuba. Jangan sampai nanti dia kata innamal bai'u mislu riba. Apa jual beli dengan riba? Ni beli meja ni 100, bayar 120. Kita jual 120. Ni modal untung RM20. Takkanlah orang hutang, kita bagi hutang kat dia 100, untuk minta RM120. Tak boleh. Sopalah macam bisnes. Ni modal 100, jual 120. Ni pun bisnes. Jadi bagi hutang 100, betul? Lepas 2 bulan bayar 120. Itu pun the same kind of business, you know. Innamal bai'u mislu riba. Jaga? Itu pun ada orang cakap macam tu. Antara sebab kufur tu, boleh murtad tu, macam itu. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Faham tu riba tu apa? Bab tu Quran dah bagi misal lah. Allah Ta'ala bagi misal siap dah. Muskil orang tak faham riba ni. Benda macam tu punya misal yang mudah pun dia tak boleh faham. Riba. Dan Quran bagi misal macam tu nak menunjukkan orang terkecoh macam contoh saya bagi ni. Ni modal 100, kita jual 120. Ni barang. Yang ni tak ada barang, bagi hutang 100, bayar 120. Bisnes apa? Okey, nampak sekali lalu okey, betul kan? Bisnes lah. Sewa. Kereta 120. Satu hari RM120 sewa kereta saya. Boleh? Itu pun bisnes juga. Jadi bagi 100, takkan ambil 100. Macam mana nak bisnes? Bila nak kaya? Bila nak untung? Ambil 120. Same bisnes. Macam jual beli lah. Macam sewa lah. Dia pakai, untuk kita minta 120. Takkan tak boleh. Tak pun minta RM20. Takkan tak boleh. Yang ni pun dia pakai, tak minta RM20 tambahan. Minta 120. Takkan tak boleh. Nampak? Boleh faham saya cakap apa? Ada orang yang mengejar. Logik dia ajar. Logik lah. Kepala logik kau. Itu ngaji elok. Kata kena faham betul-betul. Pasal kata fitnah ilmu ni besar. Dan fitnah ilmu ni bukan benda-benda orang kata benda-benda sulit-sulit tu pun dah jadi fitnah. Usul ni pun dah jadi fitnah. Akidah yang usul pun dah fitnah lah. Sepil dia bagi. Nak kenal mana dia yang memang benda halal, benda haram, yang ijma' ulama', yang syai' ma'lum fiddin bidarurah. Tu kena ngaji banyak tu kan. Ngaji banyak. Dah ngaji banyak pun belum tentu menguasai mana ijma' tak ijma'. Kadang kita mengaji mazhab Syafi'i je. Mazhab lain dia tak tahu. Jadi kita tak boleh kenal pasti betul-betul mana ijma' tak ijma'. Tu agak-agak berapa tahun ngaji. Tu saya kata kalau sekolah kebangsaan tu ngaji 6 tahun, SPM 5 tahun, 11 sekolah kebangsaan tu pun bodoh lagi bahasa Malaysia pun buat karangan kelang kabut lagi. Nak berbodi dengan perkataan nak ukur jarak ke, tu bukan tak kerti nak beza. Perkataan-perkataan bahasa Melayu pun kelang kabut lagi dia punya tata bahasa kan.
Diucapkan tahniah pada para guru. Para guru kan diucapkan tahniah pada para guru. Bukan para guru. Mengapa tak boleh para guru? Para ni ramai. Macam tu. Para ramai. Ada para guru. Para tu dah punya ramai dah, takkan para. Apa para ni? Bahasa Malaysia macam tu pun tak boleh. Sikitlah bahasa itu. Tu ngaji dah 11 tahun dah tu sekolah kebangsaan bahasa Malaysia. Arab takkan 3 haji baru kenal huruf jar tiba-tiba nak lawan mujtahid. Ada yang tahu huruf jar itu? Tahu huruf jar je pun. Oh Allah. Mengap. Saya tak boleh. Saya tak ingat semua benda yang saya pernah baca saya sebut. Baru tahu huruf jar saya sebut. Tu pun min daripada. Ila kepada. Takat tu yang kau tahu. Huruf jar. Dia terkerti sikit. Kata dia. Balil ilsaq. Balil mujawazah. Balil ta'diyah. Nampak hebat lah. Takat tu yang kau tahu kau nak bangga bahasa Arab kau. Baik. Atau tiada jadi kafir. Jadi detail tu memang kena ngaji lain lah. Ngaji lama sikit. Tiada jadi kafir orang yang berkata wajib zakat wang kertas, kerana wang kertas tu wajib zakatnya pada mazhab Hanafi. Isu wang kertas sikit. Kita dalam mazhab Syafi'i tak wajib keluar zakat duit. Dengar elok ayat tu. Yang selalu duk sebut wajib zakat ni duit wajib zakat. Yang tu bukan mazhab Syafi'i, tu mazhab Hanafi. Wudu dia kata wajib, taklah jadi kafir, tukar hukum tak wajib kepada wajib. Sebab apa? Ada wajah jadi wajib mengikut mazhab Hanafi. Jadi dia bukanlah benda yang ijma'. Tukar status hukum yang tak wajib kepada wajib. Boleh? Faham saya juga apa? Kan dia sebut ni benda yang tak wajib diperwajibkan. Benda yang halal diharamkan. Duit tu asalnya halal kita nak pakai. Betul haram kata dia. Pasalnya ni duit zakat. Kau makan ni makan api neraka pasal makan duit zakat. Duit zakat orang. Patutnya kena bagi duit zakat. Antara zakat ni zakat apa? Zakat wang kertas. Wang kertas ni zakat duit lah. Kita mazhab Syafi'i tak wajib wang kertas ni zakat. Hanafi wajib. Kita tak wajib dalam mazhab Syafi'i siapa? Mazhab Syafi'i kita yang wajib zakat ni dia mesti harta tertentu. Antara harta tertentu tu apa? Emas perak je. Antara harta tu emas perak. Dia ada 8 semua kan. 9 lah tangan. 8. Ni boleh sebut tak tahu. Emas perak. Emas perak. Ternakan. Barang-barang perniagaan. Barang-barang perniagaan. Tu biji-bijian tanaman yang mengenyangkan. Lepas tu buah-buahan. Buah-buahan pun kelapa sawit tak kena. Yang kena pun anggur, tamar dengan anggur je. Lepas tu rikas dengan rikas harta orang jeliah, harta orang kafir yang tertanam. Satu lagi apa yang saya tak sebut, adik-adik rikas, ternakan dah sebut, biji-bijian, buah-buahan, emas, perak, fitrah tak masuk 8 tu, perniagaan, pelombongan lah, ma'adan, zakatul ma'adan, yalah, harta galian, pelombongan, hasil pelombongan pun bukan semua kena, biji timah tak kena, kena emas perak. Okey, dia ada 8 sinful, 8 jenis je daripada harta kena zakat. Jadi duit ada kat mana? Emas perak. Kata-kata kita dipaham gitulah. Kalau ikut emas perak lah. Satu kita belajar mudah dalam fiqah apa dia? Kalau kita lah ada batu permata, bukan buat perhiasan, batu permata ni. Batu permata ada intan, belian, zabarjat lah, apa macam nama ni. Kalau ikut nilai dia juta-juta.
kena zakat tak? Kena zakat tak? Kenapa? Pandai, alhamdulillah. Duit ada juta-juta kena emas perak. Kena zakat tak? Duit juta-juta kena zakat tak? Kalau tanya kerjaan kena. Kalau ikut mazhab Syafi'i kena. Kalau kita tak bisa dengar pelik sikit. Tak kena lah itu Ni kerajaan nak minta ni. Tanya dia dari duit tak ada. Dia macam-macam zakat dia minta lah ni. Zakat duit satu, ni apa? Zakat pendapatan pun dia minta, kelempak gelebur macam-macam. Tu panjang tu. Tiang kita bila mengaji, kita taklah jadi lembu cucuk hidung. Kita tahu apa dia yang wajib, apa yang tak wajib. Yang ni dia orang habis semua wajib. Itu masalah wajib-wajib. Itu agih pula. Tempat boleh agih pula, asnaf pula. Pada kita yang tu tak asnaf, pada dia asnaf. LGBT pun boleh jadi asnaf. Orang kafir pun asnaf. Pasal nak bagi orang kafir masuk Islam. Jadi pendapat tu muktabar tak muktabar, doa tak doa, semua kena perhati kat tu. Yang asal kita sebut dalam mazhab Syafi'i, dia bawa macam pelik, tak pernah dengar pula. Terkejut bro. Ya ke? Wajib. Memang mazhab Syafi'i tak wajib. Tu tanya tu. Batu permata harga juta-juta ada kat tangan kita, kena zakat? Kena zakat? Kena. Batu permata. Kenapa tak kena? Pasal dia bukan emas perak. Untuk duit ada juta-juta kena zakat. Orang kata duit adalah emas. Duit bukan emas. Tambah duit lah ni. Duit lah ni memang bukan emas. Duit lah ni ialah spekulasi je. Apa dia? Tangin aja. Kalau saya dapat lesen buat bank, saya keluarkan produk-produk, semua orang ambil loan melalui saya boleh buat dictionary. Saya boleh bagi arahan kepada bank negara, ni orang nak loan macam ni, saya nak apa? 80,000, 800, 100,000 buat keluar. Dia boleh cetak. Saya boleh duit tu di bawah saya punya pengurusan. Pasal saya sebab bank kena buat duit pasal orang buat loan melalui saya. Saya pun reti jugalah bab-bab bank tu kan. Pasal ada orang pakar-pakar bank cerita macam tu. Boleh buat duit tu. Orang-orang gitu pakar nak jadi bank semua. Kan ada model apa? Apa cerita ni? Duit tu. Jadi duit ni apa? Duit ni nama wang kertas. Kertas dia sah diperlakukan dengan nilai. Dia bukan emas dengan perak. Kalau kata dia emas dan perak, tentu takkan ada beza antara emas dengan perak dengan duit wang kertas ni. Kalau saya ngaji dengan ni Tuan Guru Cik ni, dia sendiri ni cerita ni, emas perak. Kalau duit yang kena zakat, duit mana? Duit tu, kalau duit ni kata dia resit emas. Dia bahasa dia sebut. Duit ni resit emas. Saya sebut ni nak sebut atas mazhab Syafi'i. Dia atas pemerintah wajib pegang apa-apa tu hukum pemerintah. Itu hukum pemerintah. Saya sebut atas ilmu mazhab Syafi'i pasal nak kenal mana ijma' tak ijma' ni, atas bicara situlah. Resit emas tu macam mana? Kita pergi kedai, kita bubuh lah, kata dia 200 gram. Dulu bahasa dia mayang lah, saya tukar lah gram tu kan. Adalah 5 mayang emas. Timang 5 mayang. Dia tulis kat resit. Ni apa? Kita gadai ke apa kah? 5 mayang emas. Ni. 100 tahun pun berapa nilai dia? Kita pergi kat kedai pun dapat apa? Yang ni kena zakat. Ni kena zakat. Pasal apa? Walaupun kertas, ni bukan sebarang kertas. Pasal apa? Kertas ni, 5 mayang. Walaupun kertas yang ni kena zakat. Sekarang duit kita RM100 ni, RM100. Ni RM100 ni. Berapa nilai emas? Dinilai dengan emas. Dia bukan emas. Dia bukan cagaran dia emas. Emas pula boleh naik turun. Dia bukan emas. Dia spekulasi je. Dia atas angin lah. Dia atas bank dunia, bursa saham, gelebuk. Satu boleh turun-turun. Ni duit kita apa? Sah diperlakukan dengan nilai. Dia bukan resit emas. Boleh faham saya cakap? Yang tu kan kena cerdik. Atau kena bawa, boleh pandu sendiri tu. Atau pandai. Jangan dengar dulu tu kata, dengar orang nak cerita apa dulu. Ni awal-awal dah melata, dengar dulu orang nak cerita apa ni. Dia faham tu. Bila faham tu tak ada masalah. Cerita lah apa pun, pasal faham.
Ni, pergi faham resit emas ni. Bila resit emas, ni walaupun kertas, nama dia emas. Kita pegang duit tu 1 juta tu bukan emas. Kena bank negara tutup, macam mana? Balok rokok lah kertas tu. Nak buat rokok, balok rokok tak boleh, tambah RM5 tu kan, boleh buat balok rokok. Tak faham tu dah. Boleh RM10 buat balok rokok boleh? Tak ada orang isap rokok ni? Boleh? Cucuk tengok menyala tak menyala? Bengong tu satu hal lah. Nak kata kalau bank negara tutup, bank dunia tutup, Amerika jatuh, meletup negeri dah, contoh itu kan. Macam mana? Habis dolar mereka pun tak laku. Emas, macam mana? Walaupun satu dunia tak mau emas, ni ada emas ni sekilo macam mana? Sekilo kena zakat. Pasal apa kena zakat? Pasal dia emas. Dia emas. Satu kena. Ni duit 1 juta, kena zakat. Kenapa? Dia bukan emas. Waktu nak cerita ekonomi, itu yang kena kaedah kita mesti balik pada emas. Oh, panjang nak cerita balik ke emas tu. Ini macam mana? Duk RM1 Malaysia, kena tipu dengan Yahudi. Naik turun. Itu satu hal. Bagi faham saya duk cerita resit emas tu. Resit emas. Saya mengaji pun biasa dengar pendapat orang macam ni. Jumpa Tok Guru ni, dia cerita tu, clear, crystal clear. Kenapa tak wajib? Kenapa tak wajib? Duit tu, kenapa tak wajib emas? Baru faham betul-betul. Baru nanti kita belajar buat bekah, dia sebut gini, baru kita faham. Badal lah. Pasal dah faham usul dia. Dia ajar tu usul, faham tu. Dah faham usul tu, best. Pasal apa? Kita istilah macam bawa kereta dia lah, kita dah reti bawa kereta satu-satu macam ni. Pergi mana pun tak ada masalah. Nak parking ke apa ke, bawa kereta dah terpelajar di situ. Faham betul-betul semua. Naik bukit, turun bukit macam ni pun boleh naik. Itu saya sebut naik kereta kalau bawa peho macam mana? Terpelajar, pakar peho. Boleh buat kerja dalam air. Orang lain masuk peho tak boleh. Ni dalam air buat kerja peho. Orang lain mampus tak buat. Kami ada pakar kan. Geng kami kan. Ni orang panggil apa? Mak Kubang. Bukan dia suka berkubang. Peho dia tu boleh berkubang dalam air. Orang lain tak berani buat. Dia sampai orang panggil Mat Kubang. Peho duduk dalam air. Boleh buat kerja. Orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Tu cerita peho tu saya buat. Bawa kereta tadi tu. Bukit macam ni tu. Dia boleh buat bubuh hand sedok orang. Tarik pula. Naik. Bukit macam tu boleh naik. Pasal apa tu? Reti. Kita motor 250 ni. Nak tukar gear tak reti. Buat gear 5, gear 6. Awak tak naik motor ni. Orang lain boleh naik. Bodoh, tukar gear 1. Bengong tu. Tu kata tak reti. Ni. Bagi faham resip emas tu. Dia adalah resip emas. Ni emas tu sebenarnya. Tu boleh. Kalau dulu asal-asal duit Amerika buat duit dulu, itu lah. Dia tulis tu, wang lama ni, cuma ada tak tahu lagi dalam Google apa dia tulis. Kalau kata $100 ni, $100 ni is equal to berapa gram gold, pure gold. Dulu punya asal duit dia tulis macam tu. Duit asal dulu tulis macam tu. Sekarang tak ada. Tahun tak silap saya, tahun 63 ke apa yang dia mula-mula dah, dia tak ada cagar emas. Saya kecil-kecil dulu pun duk dengar macam itulah. Duit kita ni ada cagar emas, bank negara ni kena ada emas, baru ada emas banyak mana baru dia keluar duit, keluar duit. Ada emas macam ni, ada perak macam ni, ada biji timah macam ni baru keluar duit. Zaman saya kecil-kecil duk dengar macam tu. Bila kita dah besar-besar ni, tak ada apa lah. Tak ada apa pengendaraan, kosong, poket apa, tak ada harta benda, tak ada emas apa. Boleh buat keluar duit. Boleh buat keluar duit. Tapi jaga, dah dia buat keluar, dia bagi lesen buat keluar, dia yang penilaikan buat keluar duit hang, macam mana? Dia kuasai kita, tu satu hal tu. Tapi jangan kata apa, emas ya dia? Tak, dia spekulasi. Jadi itu yang kaedah ni tak wajib. Kalau dalam mazhab Hanafi pun kata wang kertas tu wajib, dia nukut tu apa dia? Wang kertas tu bukan wang kertas, antara yang disebut bukan emas perak pun pada dia wajib. Janji ada nilai.
tu kulit kerang. Kalau orang tua dulu semua, kalau ikut mazhab Nabi, kalau kulit kerang tu ada nilai, kulit kerang kena zakat. Kalau katalah ada kulit siput apa dalam laut apa tu, yang tu dijadikan sebagai mata wang. Ngaji dulu tu guru sebut. Kan jumpa siput dalam laut ada yang macam ni, jangan jumpa kan. Dengan tu jadi mata wang. Dulu tukar siput, kulit kerang, kulit kepah. Kalau ada satu masa dulu jadikan yang tu sebagai mata wang. Kalau mazhab Hanafi wajib zakat. Pasal dia ada nilai. Kita mazhab Syafi'i tak. Kita emas perak. Kata-kata saya ingat Tunggu Haji ni dia selalu sebut macam mana. Mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih tak kena zakat kalau duit kertas siapa? Innamat tajibu. Pasal dia sebut orang tua, berumur, dia sebut sebiji-sebiji dia sebut. Dia kata macam ni. Innamat tajibu zakatu fil fiddati fil zahabi wal fiddah wala yuqasu alaihima. Apa dia? Hanya sahaja wajib zakat itu pada emas dan perak. Ni masalah emas perak dia sebut ni. Wala yuqasu alaihima, tak dikiaskan di atas emas dan perak. Itu mazhab Syafi'i. Tak percaya pergi buka semua kitab mazhab Syafi'i. Semua disebut emas perak. Kita yang fahamkan sebut dalam kitab tu emas perak tu duit. Ya, pergi buka je. Saya lalu dah satu, saya berani sebut. Satu bila kita ngaji Tok Guru tu, dengan kita tengok kitab-kitab fiqah, baca batu mu'in, aku tak faham macam mana nak faham masalah ni. Pasal kita tak faham duit. Satu, kita tak faham. Bila kita faham ibarat ulama, kenapa dalam mazhab kita ni, macam ni, dah hanya wajib tu emas. Jadi dengan sebab ada emas, perak tu baru wajib zakat, baru kita baca semua masalah kitab kita faham. Kalau tidak baca kitab tak faham, baca bab jual beli tak faham, macam mana duit moden ni kalau jadi emas balik jadi perak balik, waktu mesti haul ikut haul lama. Kalau dah tukar jadi benda lain, waktu tak niat pula jadi perniagaan, ambil pula jadi niat pula jadi perniagaan, dia haul baru kedebak. Tak faham bab ni memang tak erti, tak boleh faham bahasa-bahasa kitab. Pasal apa? Hang tak faham usul nak faham kitab dalam mazhab Syafi'i. Jadi asal kita nak bicara situlah macam mana pun ni kerajaan wajib kan ni tak jadi kapal lah dia wajibkan tu siapa mazhab Hanafi kata wajib. Jadi dia nak fatwa ikut mazhab Hanafi tu saya kata yang ni urusan kerajaan. Macam mana fitrah asal beras dia perintah bagi duit. Ya. Waktu kita tak nak bagi duit, kita jumpa bagi miskin, kita bagi beras boleh? Boleh, sah. Pasal itu usul kita. Itu usul kita. Pediah apa kita bayar beras boleh? Memang ya pakai beras. Bukan ada pakai duit. Pakai duit ni mazhab Hanafi. Hanafi. Yang tu yang pemerintah. Jadi pemerintah dia wajib zakat. Tambah pula kita ni dia tahu apa pendapatan kita, dia minta dia zakat macam ni. Zakat pula dekat wang kertas. Dia minta. Tahu zakat pendapatan, masa dia tahu kita pendapatan macam mana. Cukai pendapatan dia minta macam ni. Nama pun cukai, bukan zakat. Atas nama zakat sekali pun dah dia minta. Tak bayar nanti, dia cah pula salah berdosa masuk neraka macam mana? Bayar lagi lah. Pasal pemerintah. Ada juga wajah dia sebut atas mazhab Hanafi. Kalau kita ni persendirian ni macam mana? Tak bayar. Memang kaedah kita mazhab Syafi'i tak bayar. Satu hal. Lepas tu, takkan tak ada infak kot. Takkan tak ada belanja buat kebajikan kot. Takkan tak ada pakai miskin keliling kot. Itu satu hal. Itu dia kata kalau duit banyak ni buat apa ustaz? Dah tak kena zakat. Belilah emas. Barulah kena zakat. Dan beli emas stabil. Kalau tak ada pun duit tak laku, emas ada. Macam-macam saya cerita emas tu lagi. Tapi nak sebut prinsip asal kita situ lah. Nak sebut kita dalam mazhab Syafi'i yang hanya wajib zakat ni kalau nisbah harta emas perak. Satu harta piasan apa-apa. Yang tu khas kena ngaji fiqh panjang kalau saya cerita tu. Asal nak bagi faham ni tak jadi kafir kalau ada orang kata duit zakat kena zakat, duit kertas kena zakat, pasal tak ijma' untuk nak kata duit kertas tak kena zakat, pasal mazhab Hanafi wajibkan zakat walaupun dengan duit kertas.
Fokus di situ. Tanya bawa-bawa lain, oh panjang tu. Tu saya tu apa? Apa? Ngaji lama sikit. Ngaji lah ni, semua ditanya. Semua ditanya. Memang, jangan yang ni tak faham. Jangan resit, saya sebut resit mas tu tak faham. Tak faham, tampar sekali. Yang orang ajar betul-betul tak faham. Yang ajar dengan sebab tu cerdik, pandai bawa kereta tu tak dengar. Macam kita jadi cikgu ajak bawa kereta, kita ajak bawa kereta, yang ni start enjin, yang ni masuk gear 1, jaga steering macam ni. Tengok side mirror, tengok apa, cermin belakang ni, kita suruh tengok tu, tak tengok tu, dia gaduh apa? Oh, dia punya dashboard lawa. Lay, pedal dia lembut, bijak minyak. Oh, biung. Bunyi tak dengar langsung dalam kereta, tutup tingkap tu pasal aircon. Tak dengar bunyi press minyak langsung. Lah, bila nak pandai cakap bawa kereta ni, bengap orang suruh reti bawa kereta. Bukan pergi tengok dalam kereta tu apa ni. Oh, duk cerita ni apa dia punya menyebabkan. Jadi wajib tak wajib zakat tu, emas perak tu, bukan cerita hak lain-lain tu. Hak benda teras nak dipaham tu, hak tu lah kena ambil. Mau nak boleh pandai bawa kereta. Yang turut bahasa tak. Mengaji ni kadang-kadang jadi bodoh satu Apa yang teras nak diajar tu, yang tu kita tak faham. Habis tu kelahi. Tu tak pasti, dengar elok. Dengar elok. Tambah baru masuk pula, terlambat hari ni masuk, baru dengar. Tiba-tiba nak melatah nanti, saya dengar balik. Mengaji dulu. Ia nafikan wajib barang yang wajib dengan ijma' ulama'. Jumpa nanti, insyaAllah. Betul tu? Zakat pendapatan memang tak wajib kita mazhab Syafi'i. KWSP ni apa? Emas perak? Duit. Kaedah kita mazhab Syafi'i tak ada zakat. Memang tak ada. Tapi benda tu memang tak sebut lah di luar. Kalau ada pun, kalau mungkin sebut, saya ikut sebut. Ustaz lain ada lah yang sebut, tapi yang tak famous ada lah. Kalau famous ni kat luar, saya tak bisa dengar ni. Dengar tak dengar, orang faham tu. Tu saya kata, kalau baca kitab mazhab Syafi'i, buka semua kitab mazhab Syafi'i. Saya lalu dah, tu saya sebut. Pergi buka mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tu dia sebut tu wajib zakat tu wang kertas tu, tunjuk saya. Kalau ada tu mesti dia order tu. Dia mungkin kitab Rumi, dia tulis, dia yang tulis huraikan emas perak tu adalah wang kertas. Zakat wang kertas. Majlis agama pun dia tulis tu. Zakat wang kertas. Majlis agama yang tulis, bukan kitab ulama kita tulis. Kitab ulama kita dalam mazhab ni pergi buka tengok. Saya bukan nak menafi hak nafi tu, tapi nak kata saya baca ni pun atas kita nak cerita mana yang jadi murtad tak murtad, mana ijma' tak ijma'. Jadi bab zakat emas perak ni kita mazhab Syafi'i tak kena, Hanafi kena. Jadi tak ijma' di situ nisbah kena tak kena tu. Okey. Ni masalah tak kena tu lah. Tak kena tu tak ijma'. Dia kata wajib kena. Ada pendapat ulama mazhab Hanafi kata kena. Kita mazhab Syafi'i tak. Jadi KWSP tak ada zakat. Kaedah kita mazhab Syafi'i. Kaedah kerajaan dia minta. Kalau tak ada kaitan apa kita, tak ada apa-apa, dia pun tak boleh trace kita punya KWSP punya mana, bawa keluar tu, bawa keluar je lah. Dan ni semua dia minta. Dapat hadiah 100,000 pun dia minta zakat. Dapat anugerah 100,000 dia minta zakat. Bantuan apa tu? Apa? Air sinar tu pun keluar 5,000, keluar 50,000 zakat. Dia minta zakat dulu. Jadi orang ramai tak faham memanglah. Zakat ni kena keluar ni, nak kena keluar. Nak keluar, dia keluar lah. Tapi asal mazhab Syafi'i kalau tanya saya, macam mana? Saya kata tak, kerajaan. Nak kerajaan, ikut lah. Aku tak ikut kerajaan. Aku ikut mazhab Syafi'i. Pasal nak bela esok kita, kerajaan tak bela. Mazhab Syafi'i bela, pasal dia ulama besar. Kerajaan. Tambah orang tu merepek, merapu punya macam kat kerajaan, meriput punya macam kerajaan lah ni. Baik kerajaan dulu kan, meriput punya macam. Macam mana? Agak-agak, siapa kerajaan tu? Dengan tentunya, siapa dia? Orang tu boleh bela kita. Mazhab Syafi'i dia bela saya tu. Yakinnya bela. Ulama besar. Ulama Imam Syafi'i, makam tu. Tak kena dah nanti saya tunjuk. Tu lepas renovate dulu. Saya pergi Mesir itu tak boleh masuk. Memang nampak lapuk, buruk. Rupanya tak ada renovation, tengok. Banyak lawa makam. Ada dua tu. Makam Imam Syafi'i dengan makam
Syekh Zakaria Ansari. Makam sebelah daripada makam Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Okey, lalu betul. Saya jawab soalan. Allah. Zakat pendapatan ni dia Qardawi. Kaedah kita tak batil. Zakat pendapatan ni batil. Saya pernah tanya Guru Cicik ni. Masa tu masa baru-baru hangat zakat pendapatan. Tak dengar dia kata apa? Kok tuan-tuan terkejut sikit kan? Sebut biar kan. Pasal zakat pendapatan ni Qardawi. Qardawi bukan ulama mazhab 4 kan? Bukan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Dia tak ada mazhab. Qardawi tak ada mazhab. Ha? Kau Malaysia yang masyhur sangat nama Qardawi ni. Kalau Mesir tak terima Qardawi ni. Penin. Bukan penin lalat, lalat penin. Bahasa gitu. Tuan-tuan tak kenal, saya kenal. Saya tahu siapa dia. Ulama-ulama kita senarai yang ni, fatwa-fatwa dia terbaik tu. Merepek-merepek. Dia lah antara yang duk fatwa. Janin tak sampai 4 bulan, belum tiak roh, kalau didapati cacat, boleh gugurkan. Ya. Macam-macam nak sebut tu. Apa saya nak sebut ni? Zakat pendapatan. Dengar, Tok Guru Cicik tajam bila orang tanya dia. Tok Guru, zakat pendapatan ni apa? Dia dah dapat info pada zakat pendapatan ni apa? Mula-mula tanya, dia tanya lah. Dia akan tanya kita dulu, zakat pendapatan ni apa dia? Dia tanya, orang cerita lah. Zakat pendapatan ni, gini. Haul mana? Dia. Nisab macam mana nak kira? Dia orang sebut lah macam ni. Itu melengung. Nak tahu dia kata apa? Dengar, saya nak tiru dia kata. Barang siapa umur kat 100 tahun, dia cakap itu kan. Orang kena COVID bersemput, dia tak kena COVID, sihat. Tunggu tu. Barang siapa kata zakat pendapatan ni wajib, telah murtad orang itu. Bukan saya punya betul. Maksud apa? Murtad. Mewajibkan benda yang tak wajib. Tak ada satu ulama pun kata wajib. Qardawi kata wajib. Haul tak ada, nisab tak ada. Orang tak bisa mengaji terkejut dengar. Biar apa terkejut. Kata apa? Dengar. Sebut. Besi ni harus perlu jadi wajib. Tak terkejut pun, relax. Bahkan ada kawan-kawan saya lah ni, saya keliling kita lah ni duk COVID, sikit-sikit tak nak sebut, terkejut pun. Macam kami pun ada kalangan kami ni apa dah? Ada geng kami ni kat sini, kat camp kita ni. Masa tu tak positif. Swab tak ada pun, tak ada positif. Tapi kena kuarantin 14 hari. 14 hari. Tu kalau tak positif pun, tengok orang ramai lagi macam mana? Kena kuarantin lagi 14 hari. Boleh faham tak itu? Tu lepas 14 hari tu ditakdirkan yang dah berlaku ni, tengok positif. Lepas 14 hari kuarantin. Betul? Hantar pergi Kuala Kangsar. 8 hari je duduk. Yang saya cerita tak puasa tu waktu makan sedap-sedap sampai tak puasa. Ni baru habis puasa. Masuk tu kaedah dah. Saya cerita apa? 8 hari je. Memang tak ada apa dah. Discharge pada hospital. Macam mana? Bebas. Tak ada kena kuarantin apa-apa. Tak ada pakai gelang apa-apa dah. Balik pergi pondok. Ada yang duk pakai gelang lagi. Nak keluar pondok pun tak boleh. Ni duk PKPD ni. Duk berkawat ni. Yang keluar daripada hak positif 8 hari je. Relax tak ada apa dah. Tu Zik. Tak kata apa. Tapi yang tak ada apa-apa ni PKPD. Terkejut tak? Tak terkejut? Tak terkejut? Dengar. Zakat pendapatan ni, siapa yang kata zakat pendapatan ni wajib, murtad? Terkejut tak? Saja saya nak tunjukkan terkejut tu. Pasal apa? Tak kerti. Terkejut lah. Kalau orang kerti tak ada heran. Orang yang satu faham betul pun. Orang dah lama pening dah pun. Bila cerita, padan lah saya duduk pening. Memang pening lah.
Kalau yang memang tu, tambah pula tak kalau saya sebut. Ini, kita pergi pejabat agama, tanya saya. Pasal ada geng-geng saya pergi pejabat agama. Sajalah kita tanya kan. Zakat pendapatan ni wajib tak? Kata dia nak bayar boleh, tak bayar pun boleh. Apa? Wajib, harus, sunat, makruh, haram. Harus lah, bayar boleh, tak bayar boleh. Betul. Betul lah kita cakap. Bukan wajib. Betul hang wajib. Apa? Tak wajib, bila harus, betul pun wajib kan. Jadi apa? Tak jadi murtad tu. Tak ada ulama kita dalam mazhab 4 kata wajib. Tak ada kata. Hak puak bengok ni, kata dia pada zaman khalifah pun ada pendapatan telah bayar je kau pendapatan. Mana maklumat dia dapat tu? Kita nak ngaji mazhab, ulama-ulama sebut tak ada. Tu kata zaman lah ni yang dia sebut tu Qurawi, dia orang ambil Qurawi. Qurawi siapa? Tak pakai, bukan rujukan kita Qurawi. Bukan rujukan kita tu, bukan rujukan ulama-ulama muktabar. Kalau Malaysia, Qurawi ni Syekh Sah. Jadi tokoh anugerah Al-Hijrah Qurawi. Tak tahu. Tahun bila tu? Tokoh Al-Hijrah kan. Daki naik tokoh Al-Hijrah juga. Dr. Noor Hisham pun, orang panggil Dr. Hitler tu. Dia orang panggil, dengar dia orang panggil. Tu pun tokoh Al-Hijrah juga. Dulu siapa lagi yang panggil, yang dapat kapir, yang dapat tokoh Al-Hijrah siapa? Ada itu kapir seorang dapat tokoh Al-Hijrah, negeri ke kebangsaan siapa dia? Siapa? Wartawan ni? Ada seorang yang kapir dapat tokoh Al-Hijrah tu. Tak? Tak ingat ya. Kapir dapat tokoh Al-Hijrah. Tak ada orang lain nak cari. Bayang tu. Orang Islam ni tak ada orang lah. Sampai nak jadi bagi tokoh sama orang kapir. Masa mudah gitu. Yang ulama-ulama muktabar tu guru ni tak pernah, dia tak kerti, tak tengok, tak kenal orang kapir. Orang kapir ni bagi tokoh Al-Hijrah. Bagilah. Tak apa. Itu sekali lalu. Orang yang kata wajib zakat wang tak diketahui, sebaliknya tu tak jadi. Ya. Satu dia setiap perkara yang Syekh Maklum Fiddin Fidyarullah ni dia dalam letak hukum dia ijma'. Syekh Maklum Fiddin Fidyarullah adakah dia ijma'? Memang. Bila Syekh Maklum Fiddin Fidyarullah memang dia ijma' ya. Mesti. Tapi bila ijma' tak semestinya semua ijma' Syekh Maklum Fiddin Fidyarullah. Pasal ada benda ijma' orang awam tak tahu pun yang ni ijma'. Itu yang macam kita sebut zakat pendapatan tu lah. Ulama-ulama itu bicara ijma' tak ada. Memang tak ada. Tak ada seorang daripada imam-imam mazhab atau kajian-kajian mereka lah, kita tak kaji kan. Dia orang dah sebut siap, tak ada. Yang sebut macam ni Qurdawi. Ini hanya fi qawlih, fi ra'yi al-mujarrad. Kalau faham dengan suasana kita masyarakat Melayu ni, hudud Syekh Maklum Fiddurullah. Orang kafir pun tahu. Orang Islam kalau curi potong tangan tu. Betul Cina cakap itu. Kalau itu buat apa? Adultery itu tahu apa dia? Itu zina kena sebat kena lejam sampai mati. Cina orang kata. Syekh Maklum Fiddurullah. Minum alak, orang Islam tak boleh minum alak. Kita tak lah apa. Boleh minum ya. Orang Islam tak boleh minum. Juri haram. Syekh Maklum Fiddin Fidyarullah. Ya. Kata benda tu jangan kata orang Islam, orang kafir pun tahu. Bangkang dia, menafikan dia, menidakkan dia. Tak nak buat, fasik. Sokong tak nak buat, fasik. Redha dengan maksiat. Itulah kaedah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayyatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك